Okey, kalau kita lihat, kita nak kata tahniahlah walaupun kita nombor 2 di belakang Singapura di Southeast Asia nya region, ya, berbanding dengan bandar-bandar lain. Dalam report yang dikeluarkan oleh IMD, daripada 109 buah bandar, kita nombor 54, ya. Tapi dalam kita punya region, kita hanya nombor 2. Itu Kuala Lumpur saja. Tapi kalau kita lihat dalam IMD tu, dia ada juga bandar-bandar yang dikategorikan bukan setakat ibu negeri. Dia ada juga bandar-bandar baru yang dia telah dimasukkan dalam sebuah negara. Kemungkinan dia akan masuk satu atau tambahan 2 atau 3 buah negara bandar lagi. Jadi kita sepatutnya memberi peluang juga, kalau selain daripada Kuala Lumpur, bandar-bandar yang ada di Johor Bahru katakan, di Pulau Pinang katakan, di Ipoh, di Melaka, sepatutnya cuba dapatkan ranking tu sendiri. Jadi kita boleh tahu kedudukan kita dalam laporan yang dibentangkan oleh IMD lah. IMD ni daripada Switzerland dan Singapore juga. Dan kalau kita lihat pun, kalau kita nak mencapai kepada tahap seperti mereka mengatakan kenapa Singapura ni dah berapa kali dia nombor 1. Banyak kali juga, saya tidak salah saya, walaupun bukan laporan IMD tapi laporan lain pun mengatakan Singapura ni mencapai tahap bandar bestari yang bandar pita yang agak baik. So dalam kes ini kita lihat mereka melihat banyak perkara, bukan setakat ekonomi tetapi juga dalam kes teknologi. So mereka melihat seperti jika bandar itu mempunyai visi yang jauh, ya, visi. Kemudian dia melihat bahawa mereka mempunyai polisi yang mantap, macam mana nak membangunkan, dan begitu clear lah untuk polisi tersebut. Dia melihat leadership, kepimpinan tersebut, adakah pimpinan mereka ada champion dan juara untuk memperjuangkan smart city ini. Dan dia melihat adakah kita allocatekan bajet. Bajet ni paling penting dalam mana-mana pembangunan pun. Bila kita hanya ada bajet, itu pertama kali. Kalau tak, kita boleh cakap 1000 tahun pun mungkin bandar itu tidak boleh pintar. Tanpa bajet, kita susah juga nak membangunkan sebuah bandar tersebut. Dan dia akan lihat tengok insentif. Apa yang insentif diberikan sekiranya ada perkhidmatan yang baru diberikan kepada bandar tersebut. Adakah mereka memberi peluang pada mereka yang macam kita kata PPP-nya, ya, public partnership dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sama ada dia mempunyai banyak program sokongan yang membantu ekosistem dia. Jadi untuk membangunkan sebuah bandar ni bukan satu syarikat saja boleh bangunkan, dia banyak syarikat yang terpaksa bangunkan. Dan dilihat pemegang taruh tu yang mana-mana kalau kita lihat dalam satu bandar, sebagai contoh lah, kalau bandar tu baru dipanggilkan Greenfield City ni, dia punya pemegang taruh stakeholder dia tak ramai. Jadi dia nak buat decision making tu agak mudah. Tapi kalau kita lihat, kalau brownfield tu, bandar tu dah 100 tahun, 200 tahun, agak susah sebab dia ramai dia punya pemegang taruh, dia stakeholder dalam tu. Jadi decision making dia kemungkinan makin lama makin susah. Traffic light ni bukan dia punya, lampu ni bukan dia punya, dia dapat campur aduk di dalam satu kawasan tersebut. Jadi decision making tu jadi makin agak lambat. Tapi kalau kita lihat ada bandar-bandar ni dia lebih, sebab setiap bandar dia mempunyai masalah yang berlainan. Kemungkinan kita di Johor Bahru, di Ipoh, di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, di Shah Alam dan sebagainya mempunyai masalah yang berlainan. Jadi dia mempunyai prioriti yang berlainan dan teknologi yang berlainan untuk menyelesaikan masalah dia. Kita tak boleh samakan. Kita kata, dekat Korea ni, dekat Senju ni dah boleh baik, kita pakai semua teknologi di Malaysia dan kita bangunkan itu semua. Kemungkinan kesemuanya tak boleh menyelesaikan masalah apa yang kita ada. Kita punya prioriti itu lain. Sebagai contoh, kalau saya lihat dalam laporan dia kata sini, priority areas untuk Kuala Lumpur, mungkin priority areas untuk orang lain berbeza. Dia kata road congestion, kesesakan lalu lintas, itu yang pertama sekali pada mereka. Tapi kalau kata Singapore kata dia affordable housing, dia nak perumahan yang lebih yang affordable lah, yang boleh murah. Kedua, dikatakan kita baru Malaysia katakan affordable housing, tapi pada Singapore dikatakan fulfillment of employment, pekerjaan tu penting. Dan ketiga, kita kata
security itu penting. Pada mereka, unemployment tu penting untuk menyelesaikan. Keempat, kita kata air pollution tu penting. Pada mereka, health services. Jadi, setiap negara ni mempunyai priority yang berbeza. Jadi, kita nak menyamakan semua solution tu untuk semua bandar mungkin tidak adalah, tapi fundamentalnya adalah seperti infrastruktur tu. Kalau internet tu diperlukan, memang semua kawasan perlukan internet. Saya tertarik dengan satu soalan yang telah dimukakan oleh Muhammad Hashim Muhammad Ali. Saya bacakan sikit tertarik. Dia bertanyalah, kalau dia kata kenapa kita tumpukan saja di bandar, di luar bandar tu, kenapa smart city, kenapa tak smart village? Kan? Betul juga soalannya. Village sebab dia kampung lagi, dia belum tahap bandar. So, dia punya kriteria bandar tu, dia punya kriteria yang berbeza. Itu sebab kita ada majlis perbandaran, majlis daerah dan sebagainya. Jadi dia belum sampai ke tahap itu. Tapi daerah yang kecil ni, yang jauh ni, boleh dinaik taraf pada bandaraya sekiranya ekonomi dia baik, dia punya penduduk dia makin bertambah, dan dia punya kesan-kesan governance dia dan sebagainya, menaikkan taraf kepada tahap bandaraya. Tapi kalau kita selalu tumpukan kepada bandar, kita akan ada satu gap yang kita panggil bridging the digital divide. Kita dah ada digital, tapi kita dividekan lagi besar. Dengan gap tu makin besar disebabkan kita tidak menumpukan internet access di luar bandar. Jadi kita dapat di bandar sampai 700 megabit per second. Di luar bandar 1 megabit per second pun susah. Dia gunakan teknologi yang agak lama, kabel dan sebagainya. Mungkin traffic internet access dia tak ni. Sebab kita tahu setiap kali kita nak membangunkan ekonomi sebuah negara, nak menggunakan aplikasi yang lebih canggih seperti video dan sebagainya. Macam kita ada berdua ni, Dr. Arif, kita video. Syah dia tak nak pakai video. Saya tak tahu kenapa. Adakah internet dia pun kurang kelajuannya ataupun tidak, kita pun tak tahu. Jadi kalau kita ada kelajuan yang agak bagus, mungkin kita dapat sampai video conferencing, sampai virtual video conferencing. Di tahap di Jepun sebagai contohnya, dia mempunyai satu video conferencing yang agak besar, di mana suasana kita tengok skrin dia, seolah kalau dia nak tukar, dia duduk di pantai pun macam di pantai. Kita rasa. Jadi mesyuaratnya nampak betul-betul besar. Jadi dia punya bandwidth itu mesti besar. Kalau kita punya interaksi kita, communication kita terasa terhad. So ini yang menyebabkan kita mundur. Jadi kita terpaksa mempercepatkan kemajuan, terutamanya dalam infrastruktur. Ya.